Kamek di Sarawak. Minggu ni Kamek mahu merasa sentapan ikan toman Sarawak. Berjayakah kami? Teruskan bersama Joran Borneo 2 di Empangan Batang Ais, Sarawak. Sukan memancing merupakan satu aktiviti unik yang sangat berpotensi untuk dijadikan tarikan pelancongan. Hari demi hari, permintaan terhadap aktiviti rekreasi ini semakin meningkat. Sarawak terkenal dengan pelbagai tarikan pelancongan yang tiada tolok banding di rantau ini. Antara salah satu aktiviti pelancongan popular adalah sukan airnya, iaitu memancing. Di Sarawak, masih terdapat banyak lokasi memancing yang rare dan masih belum komersial. Apabila disebut masih belum komersial, pastinya lubuk-lubuk ikan di sini adalah antara yang terbaik untuk kaki pancing. Assalamualaikum semua. Joran Borneo dah sampai di negeri Sarawak, geng. Dan sekiranya anda semua telah mengikuti permainan kami di negeri di bawah bayu, dan minggu ini bermulalah aksi kami di Bumi Kenyalang. Dan saya pasti saya akan bawakan anda semua ke tempat-tempat yang istimewa, tempat-tempat yang rare, dan pastinya kami akan sajikan dengan aksi-aksi serta tips-tips yang saya harap memberi manfaat kepada anda semua. Sebagai seorang pemancing tega, memancing di Sarawak ni sememangnya berada dalam wishlist saya. Dan memancing di sini merupakan idaman ramai kaki pancing. Dan mulai hari ini, saya akan menjelajah dari satu lokasi ke satu lokasi. Saya akan jumpa dengan otak-otak kat sini dan saya akan berentap dengan mereka. Bersama saya Arif Fishing dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Macam biasa, ambil joran, kita pergi mancing. Lokasi kali ini dikenali sebagai Amazon Malaysia. Empangan Batang Ais ini merupakan syurga pelancongan yang tersembunyi di negeri Sarawak. Terletak di daerah Lubuk Antu, Empangan Batang Ais ini agak kurang dikenali. Sedangkan sebenarnya usia dia lebih tua daripada Empangan Kenyir. Empangan yang siap dibina pada tahun 1980 ini telah mengempang Sungai Batang Ais untuk membekalkan kuasa elektrik, lalu membentuk sebuah tasik buatan seluas 24 km persegi. Dalam episod kali ini, saya akan memancing dan berganding dengan orang hebat dan disegani dalam dunia memancing. Terkenal dengan jolokan nama Cikgu. Tapi beliau ni bukan cikgu pun. Tapi beliau ni ada lebih 17,000 orang pelajar yang beliau telah bimbing dalam kelas memancing yang beliau anjurkan. Hebat kan? Nampaknya untuk pembuka tirai di Sarawak ni, saya jumpa dengan orang yang bukan calang-calang hebat dia. Inilah dia pencabar saya, pembuka gelanggang di Sarawak. Saya kenalkan, Cikgu Syafi'i bin Abdul Syukur. Cikgu, Yes, nak tanya sikit. Ya, Rip. Cikgu ni bukan cikgu kan? Betul. Cuba cerita sikit, macam mana boleh dapat gelaran cikgu dan macam mana boleh mancing? Okey, cerita dia adalah pada tahun 2019. Okey. Semasa saya menubuhkan FBA, Fishing Buddies Academy. Okey. So, saya mengajar orang memancing. I see. Okay. So, apabila saya mengajar orang mancing, orang panggil saya cikgu. Tapi dah lama kelamaan, student saya pun panggil saya cikgu. So, benda tu dah jadi lekat lah nama cikgu. Okay, untuk pengetahuan anda semua, Cikgu Syafi'i ini dia merupakan salah seorang Shimano Pro Staff di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Kat Malaysia ada berapa orang?
Dekat Malaysia ada 2 orang. Ada 2 orang saja dan beliau adalah salah seorang daripadanya lah. Tapi cikgu, Yap. kita nak mancing ni, saya bawa cikgu pergi sini ni bukannya suka-suka mancing seronok-seronok. Okey. Saya nak cabar cikgu. Alright. Adakah anda menerima? Saya suka sabaran. Formatnya mudah. Setiap minggu kita akan adakan pertandingan. 4 kategori utama yang akan dipertandingkan, iaitu tangkapan yang pertama, tangkapan ikan sasaran, tangkapan ikan terbesar dan yang terakhir, jumlah tangkapan. Dan di episod ke-13 dari jumlah kiraan markah tertinggi, kita akan nobatkan juara Sifu antara Sifu. Sifu yang terhebat di antara kami. Alang-alang kita bersama seorang cikgu minggu ni, apa kata kita dengar tips tentang pemilihan gewang daripada cikgu kita ni? Okey cikgu, nak mancing toman ni nak pakai gewang apa? Cuba cikgu kongsikan sikit kepada kita punya penonton. Apa Okeylah. gewang nak main toman? Sedikit tips lah untuk penonton-penonton. Sebenarnya gewang ni kita mudahkan dia. Okey, so siapa yang saya boleh kongsikan adalah kita pecahkan gewang ni kepada 2 bahagian. Satu gewang jenis bising, satu lagi gewang jenis senyap. Itu mudah, Rit. So kat mana-mana kita mancing pun tak kisah. Mancing toman ke, mancing siakap ke. So kita akan faham konsep ni, kita akan boleh pilih gewang apa yang patut kita pakai. So yang kedua adalah dia punya kedalaman. Yes. Okay, ikan tu duduk dekat mana? So ikan tu duduk kat permukaan ke, kat tengah air ke, ataupun dalam kita air. ataupun Atau kat dasar. Ataupun dekat dasar. So kat sini kita akan ada pelbagai gewang lah. Contoh macam katakanlah kedalaman dalam ni, dasar dia adalah 5 meter. Baguslah kita pakai gewang ni. Yes. Janganlah kita pakai gewang ni pula. Betul, ini Memang gewang insya-Allah kumpau lah. Ini gewang permukaan. Dia bukannya masalah dia gewang ni akan dapat toman. Sebab toman kat sini dia tak duduk dekat permukaan. Toman ni duduk dekat 5 meter. So pakailah gewang ni. Betul. So itu jawapan yang lebih accurate lah. Meletakkan gewang di mana predator tu berada. Macam selalu saya cakap lah. Kemampuan kita meletakkan gewang masuk ke dalam strike zone akan menentukan kejayaan kita sebagai seorang pemancing. Saksikan perlawanan saya dengan Cikgu Syafiee. Okey, rasa-rasanya siapa? Saya ke Cikgu Syafiee yang akan menang? Teruskan menonton Joran Borneo 2, Pencarian Sifu Antara Sifu. Ambil joran. Pergi mancing. Seawal pagi kami bergerak ke lokasi. Sedikit gementarlah saya ni sebab saya akan bertanding dengan seorang guru memancing. Jadi siapalah yang akan bawa pulang gelaran juara ni? Jadi, saya naik dululah. Saya naik dulu. Mana boleh, Rip? Tak boleh lah. Tak boleh situ. Jadi? Orang duduk depan ada advantage. Kita Okey. tengah lawan ni. Jadi? Okey, so kita osom dulu lah. Boleh? Osom ke rock, paper, scissors lah? Sama je. Sama je, okeylah. Gunting Alright. batu kain. Gunting batu kain. Okey, jom kita lawan. Siapa menang, dia duduk depan. Berapa kali? Sekali cukup lah. Okey. Alright. Osom. Osom. Okey, tak apa. Okey, aku menang. Jom. Alright, so aku duduk depan. Boleh. Okey. Untuk memburu toman, perlu mengambil kira beberapa faktor, antaranya musim. Musim pula berkait rapat dengan faktor lain seperti waktu mengawan, waktu menetas telur, waktu menjaga anak, paras turun naik air empangan dan juga cuaca. Faktor ini akan menyebabkan corak pemakanan serta keaktifan ikan berubah-ubah. Sebab itu, kadang-kadang ada pemancing yang gagal dapat sebarang tangkapan. Itu bukan sebab tak ada ikan, tapi kerana ikan menjadi pasif dan kurang aktif untuk keluar mencari makan. Sebagai pemancing yang menggunakan umpan tiruan ini, strategi dan usaha sangat penting. Selebihnya, kita serah pada rezeki. Okey, baik. Sekarang ni kita dah sampai ke lokasi yang pertama. Sekarang ni kita menggunakan approach yang senyap dan sekarang ni kita tengah menunggu jika mana-mana ada toman yang timbul mengambil udara. Alright. Jadi strategi yang kami gunakan hari ini, pagi ini, awal ni, kita sampai senyap-senyap, toman timbul, baru kita cast. Jadi saya dengan cikgu sekarang ni tengah menunggu peluang di sekeliling kita. Dan saya pun tak boleh cakap dengan bising. Pergerakan dalam bot pun kena jaga sebab setiap bunyi-bunyi yang ada kita buat dalam bot ni boleh menyebabkan ikan tu culas lah. Okay, hopefully cikgu kita dapat satu strike pagi ni. Yes, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ikan toman atau nama globalnya Giant Snakehead tergolong dalam famili Canidae. Sama sebagaimana haruan dan bujuk, namun toman mampu membesar sehingga saiz trofi.
Taburan ikan ini sangat meluas terutama di kawasan Asia Tenggara. Bagi kebanyakan lokasi di Asia Tenggara, ikan toman merupakan spesies natif kepada tempat ini. Lembah Sungai Mekong dan Chao Phraya, Semenanjung Malaysia, Borneo dan Sumatera merupakan antara kawasan yang mempunyai taburan ikan toman. Oleh sebab kesan daripada aktiviti manusia yang memperkenalkan spesies ini ke perairan mereka, beberapa tempat dikatakan telah didominasi oleh spesies ini. Antara kawasan tersebut termasuklah Wisconsin, Maryland dan juga Virginia. Tu cikgu depan. Sampai tak? Sampai tak? Alright, alhamdulillah. Cash yang pertama. 1-0. Good size. Boleh tahan. Okey, so alhamdulillah untuk toman kita yang pertama pada pagi ni. Kawasan-kawasan yang berpotensi untuk toman ni adalah kalau kita nampak ada banyak struktur-struktur. Macam kat Empang ni senang. Kita boleh tengok kayu-kayu yang timbul dekat kawasan-kawasan belakang ni. Itu adalah kawasan yang berpotensi lah untuk menjadi sarang toman-toman. So toman kita 60 cm. Toman pertama di batang air. Okey, so normally bila kita nak lepaskan ikan ni, macam ikan toman ni dia adalah everyday fish. Dia tidak ada masalah pun sebenarnya untuk kita nak letakkan dia dekat atas bot dengan agak lama. Kita kena make sure untuk lepaskan dia dekat kawasan yang cetek. Ini adalah untuk meningkatkan lagi dia punya survivability lah, supaya dia boleh survive. Anda harus belajar teknik tangkap dan lepas yang betul supaya ikan toman boleh terus hidup selepas dilepaskan dan dapat kembali ke habitatnya dengan selamat. Cara terbaik adalah menampung dengan tangan pada bahagian bawah perut toman supaya dapat kurangkan kecederaan pada ikan ini. Selain itu, kita kena hati-hati untuk elakkan kecederaan. Hai, comel. Wah. Oh, kebayar ya. Oh, bagi splash je. Oi. Aku belanja kau, Rip. Oh. Oh. 2-0, Rip. 2-0 kan. Ambil. Dia. Siap, sabar. Tenang guys, tenang. Cantik. 2-0. Ikan toman kita yang kedua. Alright, seperti mana yang saya katakan tadi, strategi saya tetap juga sama. So tadi kita dah pindah spot sebab spot kita yang ikan pertama tadi tu dah sedikit agak culas. So dan kita pergi kepada spot yang berdekatan dan kita tunggu. Dan seawal kita sampai, ikan tu dah mula timbul dan kita kelas lah. Dan alhamdulillah ikan ni respon untuk kita gunakan gewang permukaan. 2-0, Arif. Ikan toman merupakan spesies yang paling agresif berbanding 35 spesies snakehead yang lain. Spesies ini juga boleh membesar sehingga mencapai panjang lebih 2 meter dan berat mencecah 20 kilogram. Okey, alhamdulillah toman kita yang seterusnya dan kita lepaskan ikan ni supaya ikan ni boleh membiak, dia boleh membesar dan kawan-kawan lain pun boleh merasa untuk main ikan ni. Alright. Cikgu, sambil-sambil kita casting ni, Okey. cuba kongsi sikit kepada kita punya penonton-penonton Joran Borneo. Okey. Macam mana toman ni? Dia ada musim ke? Ada tak waktu yang sesuai? Kalau kat Empangan ni, cuba kongsikan sikit. Musim mengawan ke? Musim mengepas telur ke? Untuk toman ni selalunya dia banyak bergantung kepada air pasang surut dia. Air tinggi rendah? Okey, air tinggi rendah. Dia bukan pasang surut macam mana kat laut tau. Sebabkan air Empangan dilepaskan ataupun dia tahan. So kalau paras air itu tinggi secara berterusan, Red, okey, selalunya ikan kurang aktif lah. Maksudnya dia naik mendadak? Dia naik mendadak. Okey.
Tapi walaupun dia naik, tapi dia stay lama. Maksudnya mungkin lebih daripada 5 hari, 7 hari. So ikan akan mula boleh berasimilasi dengan kawasan tu dan insya-Allah dia akan mula aktif lah. Okay. So dalam situasi hari ni lah Rip, saya boleh katakan dia adalah situasi yang orang kata agak bagus untuk kita memancing. Sebab saya pun dah tanya Mizi. Mizi kata air ni dah lama dah dia stay dekat paras ni. Dan hari ni pun kita boleh nampak dengan sangat jelas lah. Kan banyak ikan-ikan aktif kan, dia rising kan. Rising banyak. Banyak. Dia follow. Yes. Okay. Yes. Kuat. Kita rehat dulu, Arif. Betul lah. Okey. Kita ke tepi lah kot. Kita ke tepi ya. Okey, Rip. Apa ni sedikit tips lah, Rip, yang mungkin saya boleh kongsikan. Saya ni pegawai tentera, banyak beroperasi dekat kawasan hutan. So nak kata pandai sangat tu tidaklah, tetapi ada sedikit pengalaman yang boleh saya kongsikan kepada Rip. Sebab bila kita nak pergi berehat dekat kawasan hutan ni, kan, kita perlu tengok juga tau, Rip. Dekat atas-atas ni ada pokok, ada kayu, apa semua sekali ni. Pernah berlaku dah, Rip, masa saya pernah beroperasi dulu kat dalam hutan. Kan anggota tentera meninggal disebabkan oleh ni lah. Ya. Bahaya. So it's good untuk kita jaga keselamatan. Dan especially lah, Rip, bila hujan ni, Rip, jangan duduk bawah. Kita rehat dulu lah, Rip, kan? Rehatlah dulu. Rehat dulu. Panas ni. Kita recharge dulu kita punya tenaga. Betul. Lepas tu kita standby untuk another opportunity, peluang. Mari saya kongsikan sedikit info. Ikan toman ni adalah spesies air breeder yang mana untuk beberapa ketika ikan ini akan naik ke permukaan untuk mengambil udara. Jadi, semasa itu kita akan baling tepat pada ikan toman yang timbul ni. Untuk itu, pemancing harus cekap dan pantas. Sebab kalau kita lambat, ikan toman akan hilang berenang ke bawah dan dia tak nampak dah gewang yang kita hulurkan. Jadi sekarang ni saya tengah tunggu ikan toman ni naik dan saya akan hantar gewang tepat ke arah dia timbul. Tu. Ya, aku nampak. Tolong. Yes, sampai. Dia follow. Okey. Kuat loh. Good size ni. Okey. Yeah! Ini yang kita cari. Yes. Okey. Tadi situasinya adalah sementara kita menunggu toman rising, cikgu telah nampak satu lembaga hitam sedang berenang di surface. Okey. Dan cikgu bagi tahu saya, "Rek, aku nampak ada." Tu saya tak dapat nak spot dekat mana. Dan cikgu baling. Bila cikgu baling, toman ni follow. Bila follow dia ambil. Yes. Jadi permainan toman ni sebenarnya, terutama bermain side casting ni, siapa yang lebih cekap, siapa yang cepat, siapa yang cast tepat, dia akan dapat peluang yang tinggi. Tahniah. Alright. Dan saya seram tau. Sebab sautnya pendek. Sekali saya tengok ikan cemat. Dan ikan pun ujung-ujung. Ikan pun kena ujung-ujung. Itu pun kritikal Waktu nak saut ikan pun adalah waktu yang kritikal. Sebab toman ni dia rasa je dekat badan dia zoom dia lari. Jadi itulah peranan antara player dan juga rakan satu bot dia penting lah, kerjasama. Walaupun saya dengan cikgu sekarang ni bertanding, kalau ikutkan boleh je. Naikkanlah seorang-seorang sebab sakit hati kan. Tapi tak. Itu bukan yang kita nak tunjukkan. Itu teamwork yang kita nak tunjukkan. Tidak dilupakan juga lah tekong lah. Tekong Pedal bagus, pelan-pelan, dia faham, dia tahu apa kerja dia, dia positionkan bot elok-elok. Betul. Dah rezeki kita lah. Yes. Kalau dah rezeki tu tak ke mana, insya-Allah. Yang ni yang kita cari, Rip. Ya, ini yang kita cari. Ini kita cari. Semuanya untuk Joran Bono 2. Yes. So, khas untuk tuan-tuan, kita bawakan satu spesimen yang cantik, gemuk, padat. Okey, untuk tontonan anda semua sekali, Joran Bono 2. Agak mengah jugalah nak bercakap ni. Kan?
Sebab penat tarik ikan ni. So kita lepaskan ni ikan ni. Dan saya rasa cukup untuk hari ini, saya dan cikgu. Saya belum dapat tangkapan, tak ada rezeki. Tapi alhamdulillah cikgu berjaya menaikkan beberapa ekor, 3 ekor. Jadi saya rasa cikgu cukup untuk hari ini punya sesi. Saya rasa kita baliklah. Okey. Okey. So, Pertama kali saya balik dengan tangan kosong. Walau bagaimanapun, memancing di batang air memberikan banyak pengalaman dan memori indah buat saya. Apatah lagi memancing dengan seorang cikgu dan juga seorang guru memancing. Tapi tabik juga kepada keindahan batang air yang memukau, dan inilah antara lubuk toman yang rare di Sarawak. Alhamdulillah, sampai. Alhamdulillah, Rip. Selesai cikgu kita punya trip hari ini. good game. Tahniah. Job well done. Walaupun saya kalah, tapi saya rasa saya happy sebab saya kalah dengan guru saya. So, jangan risau, Rip. Kita cuba lagi dekat batang air, insya-Allah. Untuk pengetahuan cikgu, dalam banyak-banyak trip, rasanya ini je yang kumpau kot. Ha? Oh, trip cuba. Apa pun cikgu, sekali lagi saya ucapkan tahniah. Alright. Okey, Saya tahniah, dapat Rip. belajar banyak benda. Saya dapat lihat sendiri macam mana kepantasan, ketepatan balingan itu jika dia ada kat situ membuahkan hasil. InsyaAllah. Dan memang terbuktilah. Kita dah tunjukkan semuanya kepada para penonton semua. Dan harap-harap mereka belajar sesuatu cikgu daripada trip kita. InsyaAllah. Sebab side casting ni, dia punya key dia adalah speed, accuracy and start. Okey cikgu. Seperti biasa, setiap minggu saya akan umumkan siapakah yang akan memenangi setiap trip tersebut. Itu memang kita punya adat lah setiap episod. Jadi saya umumkan, tahniah cikgu menang tanpa berbalas. Tahniah juga untuk Arif. Jadi ini sedikit cenderah hati daripada kami dari Terima kasih. Borneo. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami luangkan masa berikan ilmu, tunjuk ajar kepada saya dan juga kepada semua penonton. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana menonton, dan yang paling penting sekali, nasihat saya dan cikgu adalah jadilah pemancing yang matang, jadilah pemancing yang bertanggungjawab. Untuk apa? Untuk generasi kita, anak-anak kita, generasi yang akan datang, supaya mereka juga boleh menikmati seperti mana yang kami nikmati sekarang ini. Jadi, kita jumpa lagi minggu hadapan. Teruskan bersama kami, bersama saya Arif Fishing dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Cikgu, apa tagline kita? Ambil joran, pergi mancing.